Kalau kita tengok ya, kehebatan moyang Melayu, nombor satu di dalam alam maritim. Saya rasanya di sini saya yang pertama membuat, yang menjumpai satu ensiklopedia Cina, ya, di zaman Song, ya. Dia mengatakan menempah kapal di benua Melayu 200 biji. Cina menempah kapal dengan orang Melayu 200 biji kapal besar-besar. Kapal besar-besar yang sepanjang antara 100 hingga 200 meter panjang dia. Yang boleh isi antara 700 hingga 1000 orang. Ya, kita adalah yang pertama sekali meneroka laut, samudera yang besar-besar. Kita yang sampai dulu ke benua lain seperti Rom, Timur Tengah, ya. Yang lain tu kalau kita lihat ya, ini adalah kapal kita 8 kali lebih besar daripada kapal terbesar Portugis. Tinggal lagi kapal kita ini adalah kapal dagang. Kita buat kapal besar-besar dulu adalah untuk berdagang. Melayu dahulu, moyang kita dahulu dia suka berdagang. Ya, dia merentas dunia, benua untuk berdagang. Itu sebab kita lihat Melayu ni yang paling banyak sekali menyebar. Antara bangsa yang paling banyak sekali, bukan antara bangsa, bangsa yang paling ramai sekali menyebar di seluruh dunia adalah bangsa Melayu. Tadi saya dah tunjukkan gambar daripada awal tadi, ya. Jadi kalau kita lihat sini banyak tulisan oleh sejarawan Portugis, oleh Piraeus yang mengatakan bila kapal kita berlabuh di Canton, China, kita diarahkan untuk berlabuh jauh sikit daripada pantai, oleh kerana satu kapal kita boleh rosakkan 20 kapal Cina. Ombak daripada kapal kita itu besar sangat, boleh rosak kapal lain. Jadi itu kita sepatutnya hari ini, ya, orang Melayu yang tak mengaku Melayu itu sepatutnya berbangga, ya. Moyang kita adalah suatu moyang yang hebat, ya. Meneroka atau mencipta yang terunggul di dalam dunia, ya, dalam alam maritim. Lepas tu kita boleh lihat lagi, ya. Ini kapal yang kita panggil polis antarabangsa, yang menjaga Selat Melaka dan laut Jawa dan juga laut dulu kita panggil Laut Champa, hari ini ditukar kepada Laut Cina Selatan. Memang tak ada kewajaran kenapa ditukar kepada Laut Cina Selatan, sebabnya dahulu itu adalah tanah yang kita panggil pentas Sunda. Yang dia mengaku tanah dia hari ini adalah pentas Sunda, tanah Melayu, ya. Itu sebab kami pun akan buat satu seminar, ya. Kita nak buang balik nama Laut Cina Selatan tu, ditukar balik kepada pentas Sunda, ya. Sebabnya itu memang tanah kita sampai ke situ dulu, ya. Kalau kita lihat tadi gambar saya dah tunjuk masa awal tadi, benua Sunda itu sampai melekat dengan Filipin. Dia punya besar tu. Jadi Laut Cina Selatan tu adalah diberi nama oleh penjajah Portugis masa itu. Baru saja ditukar. Selepas Laut Champa tu, ditukar oleh Perancis semasa dia menjajah Vietnam. Ditukarnya nama laut tu ke Laut Cina Selatan. Sebenarnya dulu adalah pentas Sunda, lepas itu ditukar kepada Laut Champa. Saya masih ada lagi buku sejarah saya yang menulis di dalam peta tu, Laut Champa tu di situ tu, ya. Tapi apabila China menceroboh Champa, ditukarnya Champa tu kepada nama Vietnam. Vietnam tu adalah bangsa Cina, ya. Daripada Fujian, ya. Dia berpindah ke situ dan menceroboh Champa. Daripada berjuta-juta manusia bangsa Melayu di situ, tinggallah sampai 45,000 semasa itu, ya. Penindasan selama lebih 1,000 tahun, ya, sehingga pupus, ya, bangsa Melayu di Champa. Dan ia merebak pula ke Kemboja masa itu kita panggil Kemboja, dan ke Siam, ya. Orang Siam, Thai itu adalah daripada pegunungan Sungai Kuning, China. Dan dia baru saja datang ke negeri Siam Melayu. Melayu itu sebenarnya dulu namanya negeri Siam, Melayu Siam. Siam tu maknanya Siam tu yang berwarna gelap.
Maknanya orang Melayu lah yang menduduki Siam hari itu sampai ke Chiang Mai ya. Masih lagi hari ini banyak orang Melayu di Chiang Mai. Jadi apabila orang Cina Thai daripada Sungai Kuning ya, dia turun ke bawah masuk ke negeri Siam. Dia buat perkampungan yang kecil-kecil, dipanggil Niang Chau. Lepas tu dia buat satu bandaraya yang dipanggil Sukhothai ya. Kalau siapa-siapa yang pernah dengar nama Sukhothai. Dan daripada Sukhothai itulah dia menceroboh sampailah ke Kedah. Sampai ke Kedah ya. Di semasa peperangan Kedah, peperangan musuh bisik tahun 1823, pupus juga bangsa Melayu di situ ya. Dan time memerintah Kedah selama 80 tahun tidak ditulis di dalam buku sejarah kita. Memang tak ada tulis dalam buku sejarah kita. Orang Thai ya, sebab dia ditulis di dalam buku Sherrod Osborne dan juga Turnbull, dia mengatakan yang menjajah Kedah adalah orang yang berkulit yang berwarna kuning. Bukannya orang Siam. Jadi nama yang ditulis dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah itu, dikata Siam menjajah Kedah. Salah. Ya, Thai yang menjajah Kedah. Orang Siam yang menolong Kedah. Orang Melayu Siam petani Nyala Satul tu, itu adalah orang Melayu Siam. Dia yang menolong Kedah. Orang Siam yang menolong Melaka untuk melawan Portugis. Bukannya orang Thai. Orang Thai yang menceroboh Kedah dan Melaka masa itu ya. Gambar di apa ni adalah dermaga-dermaga bangsa Melayu ya. Di Pegu, di Terengganu, di banyak tempat lagi ya. Ini satu lagi kehebatan moyang Melayu. Di mana mereka adalah unggul ya, melombong timah dan emas masa itu. Itu sebab bangsa asing berduyun-duyun datang berhijrah kemari ya. Kalau kita lihat di sini ya, dan banyak ditulis dalam buku-buku Eropah pun mengatakan kita yang mula-mula melombong timah, mula sekali kita lombong adalah emas ya. Besi kedua, timah ketiga. Dan orang-orang Timur Tengah ya, zaman Nabi-Nabi, dia import emas, timah dan daripada negeri kita. Daripada semenanjung tanah Melayu, daripada Sumatera masa itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, kawasan emas di negeri kita dan masih lagi ada. Dan ini adalah orang asli yang masa dulu yang mula-mula sekali melombong emas. Pakaian mereka ya. Ini adalah map yang saya dapat. Saya tak boleh tunjuk gambar tu sebenarnya. Saya pinjam di mana letaknya emas ya di dalam Malaysia ini. Ini adalah lumbung emas aslian orang Melayu dahulu ya. Orang asli dia buat lumbung, dia tak rosakkan environment ya. Kalau kita lihat hari ini bangsa asing dia habis punah semua, bukit-bukit apa semua habis. Kalau orang Melayu buat tak. Ya, dahulu. Jadi itulah bezanya antara